Dah mula belum? Dah tekan? Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis ini dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dan dipermudahkan untuk melakukan kebaikan dan dijauhkan daripada segala jenis maksiat dan juga dosa. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maksiat menyebabkan kesialan. Nak ganti perkataan apa tu? Sial tu nak ganti apa? Nak ganti perkataan apa? Maksiat menyebabkan kesialan. Makna menyebabkan apa nak cakap? Kita pandai cakap sial. Apa makna dia? Makna maksiat ni menyebabkan macam-macam benda buruk lah akan datang. Tak tahulah perkataan apa nak ganti. Maksiat ni membawa kerugian sungguh lah. Memang masalah sungguh. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata dia? Jangan kamu menyangka bahawa orang yang sial adalah yang tertawan dan ditawan. Mana orang yang celaka ni, orang yang mendapat bala bencana ni, macam itulah. Kita kira bala bencana lah. Maksiat menyebabkan bala bencana. Menyebabkan bala bencana tak? Kan? Itu lebih baik. Jangan kamu mengira orang yang mendapat bencana itu ialah orang yang tertawan dan ditahan. Namun orang yang mendapat bencana yang sebenarnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengotori kerajaannya yang suci dengan najis dosa. Sungguh amat bodohlah kamu jika kamu diperlakukan dengan baik oleh Tuhan kamu, tetapi kamu membalasnya dengan penentangan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada pen tak? Pen. Orang ada. Orang. Ini sambunganlah daripada kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya bawa pen tapi tak ada dakwah.
Pensyarah pun tak bawa pen. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, antara akibat daripada maksiat ini ialah seseorang itu akan mendapat penderitaan dan juga bala bencana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan kemudian menghidupkan kita di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Allah. Dulu kita tak ada, Allah yang jadikan kita sehingga kita ada, boleh hidup di atas muka bumi ini. Apa yang Allah minta pada kita? Supaya kita mentaati perintah dia. Benda tu tak patut ke? Patut? Patutlah. Sebab Allah yang cipta kita. Dulu kita tak ada, dan Allah suruh kita taati dan akur kepada dia. Namun manusia telah mengotori kehidupannya. Tapi ramai manusia mengotori kehidupannya dengan najis, maksiat dan dosa. Kita pula melakukan sebaliknya. Orang suruh taat, kita maksiat. Maka bila kita langgar perintah Allah, maka sudah pastilah maksiat dan dosa itu akan membawa implikasi di dalam kehidupan kita. Tak? Macam kita lah, kita ada peraturan. Kalau peraturan tu kecil-kecil, macam mana pun peraturan tu, kalau kita langgar, maka dia boleh membawa bahaya dalam kehidupan kita. Ya tak? Walaupun peraturan traffic light tu tak, lampu isyarat tu, peraturan ataupun peraturan tempat takungan air ni kena bersihkan. Ya tak? Itu peraturan dia kan. Tiba-tiba kita tak nak, akhirnya datang macam-macam bala bencana. Penyakit ni, penyakit tu. Okey. Jauh nak dapat pen. Makna satu masjid ni tak ada pen Melaka. Sudah tentulah maksiat ini membawa bala bencana. Kemudian Ibnu Athaillah ini menceritakan antara nikmat yang Allah beri kepada kita. Antaranya daripada muslimat. Terima kasih. Antaranya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, nikmat yang Allah beri kepada kita ni, Allah sentiasa memperlakukan kita dengan kebaikan. Allah macam-macam Allah bagi pada kita kebaikan. Padahal kita tak layak pun dapat kebaikan tu, sebab kita bukan taat sangat perintah Allah. Kita bukan taat je, tapi Allah tetap bagi kebaikan. Allah memperlakukan kita dengan pelbagai jenis kebaikan. Dan Allah menjanjikan bahawa kita akan mendapat kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Ini Allah janji, bukan manusia janji. Allah janji manusia ini akan mendapat kesenangan di dunia dan juga di akhirat yang abadi itu bagi sesiapa yang mentaati perintahnya. Kemudian Allah janji lagi, dia jamin rezeki seluruh makhluk dia. Baiknya Allah Ta'ala, tak kira lah makhluk dia tu binatang ke, haiwan ke, manusia ke, manusia yang beriman ke, yang kufur ke, manusia yang taat perintah dia ke, yang lawan perintah dia ke. Setakat rezeki dunia ni Allah bagi semua. Nak boleh hidup, peluang hidup Allah bagi semua. Tapi untuk akhirat, kesenangan dunia serta kesenangan akhirat yang kekal abadi, Allah janji nak beri kepada hamba-hamba dia yang mentaati perintahnya. Itu sajalah. Adapun orang yang lawan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada baginya kesenangan di akhirat. Lepas itu Allah sebut di dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat 41. Bukan, tak kena ni. Dia tak kena.
Naam, 40-41 ni. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian itu surah Rum ayat 40. Kemudian Allah sambung lagi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sebut Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi kepada kamu rezeki. Allah bagi sepanjang kamu hidup ni, wahai manusia, Allah lah yang beri rezeki. Rezeki ni macam-macam lah tuan-tuan. Rezeki pertama nyawa kita, yang kedua panca indera kita. Rezeki kita boleh makan, boleh minum, kemudian boleh buang pula najis, kan? Kita boleh macam-macam lah. Itu semua tu Allah kata Allah lah yang memberi rezeki. Kemudian lalu mematikan kamu, mati kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Ini ya iman kita ni. Selepas mati ini ada kehidupan. Bila dah hidup kali yang kedua ini, adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat membuat sesuatu yang seperti Allah? Kenapa kamu lawan perintah Allah? Kenapa kamu pergi sembah benda yang lain? Apakah benda yang lain yang kamu sembah, orang yang kamu harapkan pertolongan dia, orang yang kamu sokong, kamu bantu, kamu puja-puja itu sehingga kamu lawan perintah Allah itu, apakah benda-benda itu, makhluk itu boleh buat seperti mana yang Allah beri kepada kamu? Allah tanya. Dia boleh beri ke seperti yang Allah beri? Rezeki macam-macam, daripada kita tidur sampai bangun tidur, lepas tu boleh tidur balik pula tu. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang manusia sekutukan. Kemudian disebabkan apa berlaku bencana-bencana ni, kan Allah beritahu, telah nyatalah kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kamu jangan salahkan Allah, manusia tu yang buat. Kemudian bila manusia ni menentang perintah Allah, menentang undang-undang Allah, maka datang bencana. Setiap maksiat akan mendatangkan keburukan. Maka Allah peringatkan kita, Allah peringatkan manusia ini, lalu Allah merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka. Sebahagian je. Kalau kita buat maksiat, Allah turunkan bencana. Kita buat maksiat, Allah turunkan bencana. Kita buat maksiat, Allah turunkan bencana. Tak ada makhluk di atas muka bumi ni, tak ada makhluk. Setiap kali orang buat maksiat, Allah turunkan bencana. Tak ada makhluk yang boleh hidup di atas muka bumi ni. Lepas itu Allah kata manusia ni buat kerosakan darat, lautan. Kerosakan tu apa? Melawanlah apa yang Allah tetapkan, melawan peraturan yang Allah tetapkan. Kemudian Allah rasakan kepada manusia ini sebahagian daripada akibat perbuatan manusia itu. Kenapa? Supaya agar mereka manusia ini ingat, sadar kesalahan dia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang benar. Itu sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia ini. Dia beri peringatan sikit-sikit je supaya manusia ni ingat. Kemudian dia sebutnya ketika Allah telah berbuat baik kepada kita, macam-macam lah Allah buat baik kepada kita, lalu kita membalasnya dengan penentangan dan pengkhianatan kepada Allah. Ini manusia ni tak? Allah buat baik pada kita, tapi kita balas dia dengan balasan menentang perintah Allah, menentang hukum Allah, menentang suruhan dia. Kita menjadi pengkhianat. Kita makan rezeki dia, kita makan macam-macam lah benda nikmat, tiba-tiba kita khianat kepada dia. Kita boleh ambil orang lain pula sebagai Tuhan. Kita boleh ambil manusia, kita boleh ambil patung-patung lah, berhala-berhala lah sebagai Tuhan.
Kita boleh ambil yang lain pula, kita patuh kepada yang lain, kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak? Tiba-tiba kita menentang Allah dan mengisi bumi ini dengan berbagai macam dosa yang tidak terhitung banyaknya. Oh, dosa yang kita buat ni pula tak terhitung banyak. Kata kita ni, nikmat yang Allah bagi pun tak terhitung banyak, dan dosa yang kita buat ini pun tak terhitung banyaknya. Kita melupakan janji yang Allah tuntut dari kita. Kita dah berjanji pada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Ketika di alam roh Allah tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Manusia ni, roh-roh ni semua benar, kamulah Tuhan kami, kamu yang cipta kami, dan kami akan patuhlah. Tiba-tiba bila kita dah kuat, kita lawan, kita lupa janji yang kita janjikan. Ketika kita baru lahir daripada bumi, kita ikut ya peraturan Allah tu, kita ikut. Tapi bila manusia ini dah pandai, dah rasa hebat, dah rasa bijak, oh tiba-tiba dia lawan perintah Allah. Maka sikap yang macam tu, kalau pada manusia pun manusia tentu marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi pada kita supaya kita kembali. Wahai diri, sungguh Tuhan telah memberi kamu yang sebelumnya tak pernah kamu harapkan. Kita ni manusia ni, Allah beri kepada kita ni, memberi kepada kamu yang sebelum ini kita tak pernah harapkan. Ada siapa-siapa minta nak hidup? Ada siapa-siapa minta? Ada siapa-siapa kat sini minta nak ada dua mata, dua telinga? Ada? Tak ada. Sebelum kita minta apa-apa, kita harap Allah dah bagi daripada kita. Dia kata, dan menganugerahkan kamu sesuatu yang tak pernah kamu minta, Allah bagi pada kita. Macam-macam lah kita bagi. Kita pernah minta tak? Doa, ya Allah, setiap kali aku makan, ya Allah, Engkau berikanlah makanan tu boleh masuk dalam apa ni, tekak ni. Siapa boleh kontrol? Kita minta tak minta pun Allah bagi kepada kita. Tak? Lepas tu pernah ke kita doa benda ni? Mana kalau nak doa macam-macam payah kita. Tak? Semua nak doa susah kita. Pasal banyak sangat nikmat. Takkan nak doa ya Allah biar mata terang, telinga pun terang, ni pun terang, banyak kan. Sebelum kita minta, sebelum kita mohon, Allah dah anugerah dah macam-macam. Baby baru lahir ni, baby kita lah baru lahir, kita pernah minta apa-apa? Tak ada. Tahu je dia nak lihat waktu bila, nak berjalannya waktu bila, nak bercakapnya waktu bila. Makanan tu masuk kat mulut, air susu masuk kat mulut, tahu kat mana nak pergi. Tak ada siapa pun latih anak tu, baby tu. Ibu bapa pun tak latih anak dan baby tu. Semua ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup keburukan kamu, yang mana keburukan itu kalau ditukar menjadi bau, sudah tentulah baunya amat busuk. Kita punya maksiat kita, keburukan kita ini kalau digantikan dengan bauan, kalau buat baik jadi wangi, kalau buat buruk jadi busuk, sudah tentu teramat busuk diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup keburukan kita. Allah Ta'ala tutup keburukan kita. Malam tadi kita buat maksiat, tapi bila keluar rumah orang nampak elok je. Dalam rumah tadi kita buat maksiat, tapi kita dah pakai kopiah, dah pakai ni baju Melayu, datang orang tengok elok je. Allah tutup keburukan kita. Kalau keburukan itu diganti dengan bau, bau busuk, tak ada siapa nak dekat dengan kita. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia menutupi keburukan kamu yang beraroma sangat buruk.
andai aroma, yakni bau itulah, seandainya bau keburukan kamu disingkapkan, dibuka, nescaya akan menimbulkan pergaduhan, akan menimbulkan huru-hara di dalam kehidupan. Oh, tak ada orang nak dekat kita. Nak dekat dengan orang ni tak boleh, nak dekat dengan orang tu tak boleh. Tuan-tuan cuba fikir, kalau bau busuk ni menghantui kita, oi, payah kita. Payah nak hidup. Tuan-tuan tengok kalau lori sampah tu lalu sekejap. Oh, kita punya dah confused, kita punya kehidupan tu memang terganggu sungguh. Sekejap je dia lalu tu, terganggu. Gitu. Namun kegaduhan, iaitu perbalahan, masalah yang timbul itu tidak bererti jika dibandingkan dengan kerugian kamu yang kehilangan dengan kesempurnaan. Perhatikanlah, apakah kau seorang budak ataukah kau orang yang merdeka. Gini tuan-tuan, walaupun kita kata susah, hidup ni susah, bila dapat benda-benda ni, ancaman-ancaman ini, perbuatan-perbuatan daripada perbuatan kita, dapatlah macam-macam benda yang tak elok, kan? Tapi nak banding dengan nikmat yang kita dah patutnya kita dapat, tapi bila kita buat maksiat, hilang nikmat macam-macam. Setakat nikmat yang kita tengok ini sikit baru, sedangkan Allah nak bagi nikmat lagi banyak pada kita. Lagi banyak nikmat yang Allah nak beri pada kita. Maka dia tanyalah kita ni hamba dia ke ataupun kita orang yang merdeka? Makna kalau hamba, kita ikutlah apa perintah Allah. Kalau kita orang merdeka, maka kita mampulah nak ubah diri kita sendiri. Kita mampu nak ubah diri kita. Dia kata gitu. Allah bagi macam-macam. Ada sebuah cerita, diceritakan oleh Abdullah ibnu Abi Nuh. Seorang lelaki tinggal di pantai bertanya kepadaku, kata Abdullah ni. Laki ni tanya apa? Berapa kali kamu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan kamu, tetapi Allah tetap memperlakukan kamu dengan sesuatu yang kamu senangi? Dia tanya. Boleh ulang balik tak? Berapa kali kamu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan kamu, tetapi Tuhan kamu memperlakukan kamu dengan benda yang kamu senangi? Berapa kali kita buat maksiat macam-macam, tapi Allah bagi macam-macam benda yang kita nak, yang kita suka. Kan kita boleh makan, kita boleh minum, buang air besar, buang air kecil, masih boleh melihat, boleh mendengar, macam-macam. Berapa kali kamu maksiat, tapi Allah tetap memperlakukan kamu dengan perkara-perkara yang kamu sukai. Berapa banyak? Kata Abdullah ni, tidak terhitung banyaknya. Mana nak hitung nikmat Allah. Kemudian lelaki ni tanya lagi, pernahkah kamu menghampiri Allah ketika kamu menderita, lalu Allah mencampakkan kamu? Kamu ni buat maksiat, buat macam-macam, Allah bagi nikmat macam-macam, tapi kita tak balas nikmat itu dengan kesyukuran. Kita kadang-kadang buat benda yang Allah larang. Tiba-tiba bila kita susah, dah susah dah ni, kita pun minta, ya Allah engkau bagilah aku ni, ya Allah engkau bagilah aku ni, ya Allah aku tengah sakit ni. Ketika kamu minta ni, pernahkah Allah halau kamu? Allah mencampakkan kamu, Allah tak hirau kepada kamu? Dia tanya, laki ni tanya. Ketika kamu susah, padahal kita ni orang yang buat maksiat banyak, tapi bila kita minta pada Allah, Allah tak pernah mencampak kita. Kata Abdullah ni, tidak pernah. Bahkan Allah berbuat baik dan menolong aku. Tadi kita buat maksiat, buat tu kita minta bila sakit, kan. Bila kita sakit, kita pun minta. Ada kan? Baru hari ni kau nak datang? Kalau manusia macam tu, kan, manusia. Dulu orang tolong kamu dah hebat, kamu lupakan aku. Dia kata manusia ni.
Tiba-tiba orang yang kita tolong tu susah. Bila dia susah-susah, dia pun datang kat kita, minta tolonglah cik, minta tolong. Kita cakap apa? Kita tak tolong dia, kita maki hamun dia lagi ada. Baru hari ni kamu nak jumpa? Waktu senang-senang dulu kamu tak ingat. Waktu susah ni baru nak jumpa, pergi. Cari orang lain. Kata. Allah tak campak kita. Tak? Allah tak campak kita. Tidak pernah. Bahkan Allah buat baik kepada kita. Allah tolong kita, bagi lagi nikmat lagi. Daripada kita tak kahwin jadi berkahwin, dah berkahwin dapat anak, dah dapat anak seorang, dua. Daripada kecil bersusah payah didik anak dah besar dah. Kita bukan baik sangat pun, maksiat tetap buat juga. Baik lagi Allah bagi pada kita. Ya Allah, Engkau bagilah kelulusan pada anak aku ni, nak peksa tu. Minta lagi. Anak yang kita doa tu pun kadang-kadang tak semayang. Ya tak? Anak yang kita doakan supaya lulus ni, lulus ni. Kadang-kadang aurat pun tak tutup, agama pun tak peduli. Allah bagi lagi. Kan, lepas tu bagilah pekerjaan yang bagus lagi ni lah gitu. Bagi lagi Allah. Lepas tu tak boleh nak hitung kebaikan yang Allah bagi. Kemudian dia tanya lagi, orang yang kat pantai tu tanya, pernahkah kamu meminta sesuatu tetapi dia tidak memberikan kepada kamu? Cuba kita fikir. Pernah tak kita minta sesuatu, tiba-tiba Allah tak bagi pada kita? Yang kita tak minta pun Allah bagi. Yang kita tak minta pun Allah bagi. Dia kata, pernah kan minta sesuatu, tiba-tiba Allah tak bagi kepada kamu? Maka Abdullah ni jawab, tidak ada yang menghalangi Allah dari sesuatu yang aku minta. Tidak pernah aku minta sesuatu kecuali Allah memberinya. Dan ketika aku meminta tolong, segera Allah memberi bantuan. Kita kadang-kadang dalam keadaan susah, kita pun minta lah. Kita dah tahu dah, harap pada doktor, harap pada manusia, harap begini, tak boleh dah. Kan, maka kita pun akhirnya minta kepada Allah. Macam belajar tadi lah, belajar nak peksa, belajar nak lulus, minta pada Allah, minta. Allah bagi. Allah bagi. Kita sakit, dah macam-macam dah ada buat, kita pun minta pada Allah, Allah bagi. Ada seorang ni cerita dengan saya. Dia kata, saya tanya dia, abang ni orang sini ke? Orang sini. Dia cakap, saya ni ustaz. Dia tak panggil ustaz lah, saya ni bang, dia kata. Dia orang tua. Saya dulu sakit teruk, dia kata. Sakit teruk, kira memang matilah. Memang saya pun dah tahu memang mati, dia kata. Dia kata kulit-kulit saya ni habis semua. Pasal dia kena masalah manusia ni lah, habis. Dia kata nampak tulang, memang matilah. Saya pun tahu memang saya akan mati, dia kata. Bercakap tak boleh, bergerak tak boleh. Daripada sehat, tiba-tiba jadi macam tu. Dia kata kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, alhamdulillah sehat. Dia kata, dia bukan kita nak cerita baik buruk dia, tidak. Kita nak cerita pedoman. Kita minta lah, padahal kita tahu dah kita nak mati tadi tu. Allah tolong kita. Kita minta, dia kata dah tak ada apalah boleh buat melainkan minta pada Allah, redha je lah pada Allah, dia kata kan. Dah Allah bagi kan, Allah bagi sehat sekarang ni, dia boleh bawa motor, dia kata. Sekarang ni bawa motor lah, dia kata, datang masjid kan. Tapi setakat tu je lah. Adakah dia taat betul-betul? Tak ada juga. Macam tu je. Walaupun tadi kita tahu kita ni macam nak mati, tak ada siapa boleh tolong, tiba-tiba Allah tolong kita, kita hidup. Bila kita hidup tadi tu, daripada teruk tadi, penderitaan, kita minta pada Allah, Allah bagi, kita ingat ke Allah? Kita ingat ke Allah? Tak adanya. Setakat datang semayang, lepas tu terus balik je.
Itu pun kadang-kadang Yang lain tu, yang ajaran Islam, perintah-perintah Allah yang banyak tu, kita tak tengok pun. Itu manusia tu. Bila kita minta, Allah beri kepada kita. Allah beri kepada kita. Bila kita minta tolong, Allah beri. Kan dekat jalan raya, kereta rosak, apa ni rosak, macam mana ni? Ini nak buat kahwin, nak majlis kahwin lah, apalah, hujan. Hujan, takut hujan lah. Kita pun minta lah macam-macam tak. Minta tak adalah hujan. Minta. Ni agak-agak minta dengan siapa? Tok Nujum ke? Dia minta dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita ni elok lah, tak ada hujan, tak ada apa. Tapi bila Allah bagi, maksiat pula dalam majlis tu. Majlis tu maksiat macam-macam juga. Kita minta, Allah bagi, tapi kita jenis tak kenang budi, tak reti berterima kasih. Kita tetap maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia ni. Tak. Seandainya, kata orang ni, tadi kita minta, Allah segera bagi kita. Seandainya ada manusia yang memperlakukan kamu seperti itu, kalau ada manusia tu buat seperti mana yang Allah beri pada kita ni, apakah yang akan kamu lakukan sebagai balasan untuk manusia tu? Kita tak minta apa-apa lagi, manusia tu dah bagi kebaikan pada kita. Bila manusia tu bagi kebaikan pada kita, dia bagi duit pada kita, dia bagi ini pada kita, kemudian kita tak ikut perintah dia, kita lawan pula dia, tapi dia tetap bagi lagi, bagi. Kemudian kita datang jumpa dia lagi, bos bagilah ni, bagilah, dia bagi lagi, padahal kita lawan dia, kita macam-macam kita kata, dia bagi lagi. Kemudian apa pun yang kita minta tolong, dia bagi. Kalau macam itulah kamu jumpa seorang manusia macam tu, macam mana kamu nak balasnya? Kata Abdullah ni, aku tidak akan mampu membalasnya. Kalau manusia lah, kalau manusia ni buat baik ni, kata dia, tak mampu aku nak balas. Padahal manusia boleh buat baik apa? Setakat benda yang kita nampak ni je dia boleh buat baik. Makanan yang masuk dalam mulut kita, tekak kita tu, ada manusia boleh tolong. Makanan nak masuk daripada mulut, nak masuk tekak, ada sesiapa boleh tolong kat sini? Tak boleh. Kemudian air tu nak keluar sebagai air kencing, ada siapa-siapa boleh tolong? Tak boleh. Kemudian kata lelaki ni, Tuhan kamu lebih berhak untuk terus kamu syukuri. Kalau manusia tadi buat baik-baik macam tu pun kamu kata tak mampu nak balas, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih berhak, lebih layak untuk kita syukuri akan dia. Nikmat Allah lagi tidak terhingga. Allah telah berbuat baik kepada kamu sepanjang waktu. Cuba kita tanya, waktu bila kita tidak terima nikmat daripada Allah? Cuba kita bayang-bayang, bila waktu kita ni terputus daripada nikmat Allah. Dia kata Allah berbuat baik kepada kita sepanjang waktu hidup kita ni. Waktu bila kita tak pernah terima kebaikan daripada Allah? Tak ada dia. Sepanjang waktu. Kata lelaki ni, demi Allah, bersyukur kepada Allah lebih mudah daripada membalas jasa manusia tadi. Dan manusia ni buat baik, kita nak balas ni. Dengan Allah beri nikmat macam-macam pada kita, dia kata apa? Nak mensyukuri nikmat Allah ini sebenarnya lebih mudah daripada nak membalas jasa manusia. Kita ni kalau manusia buat baik, habis dia cerita. Dia cakap, dia ingat selalu. Kadang-kadang dia menghina kita disebabkan kita terima bantuan daripada dia. Dia anggap kita sebagai hamba dia, apa yang dia nak cakap kita kena ikut, apa yang dia suruh kita kena buat. Daripada elok-elok kita menjadi orang yang merdeka, jadi hamba kepada manusia ni. Padahal dia buat sikit je, setahun bagi RM300 kan. Benda lain dia tak bagi pun, tapi tak ingat kami bagi.
Dia nak jadikan kita hamba. Jangan lawan. Apa saya cakap ikut. Hina. Tapi Allah bagi macam-macam. Allah tak pernah hina kita. Bahkan Allah ingatkan kita, kembalilah kamu kepada aku. Aku ni Maha Pengampun. Aku suka mengampuni. Nikmat aku, rahmat aku luas. Allah panggil kita. Allah ajak kita kembali kepada dia. Kan? Sehingga Allah kata, aku akan ampunkan berapa besar, berapa banyak pun dosa yang kamu lakukan. Aku tetap akan mengampuni kamu selagi kamu tidak mensyirikkan aku. Allah. Allah bagi. Lepas tu, nak mensyukuri nikmat Allah ni mudah. Buat je lah apa yang Allah perintah, kita usahakan. Apa yang Allah larang kita buat, kita tinggalkan. Memang nak meninggalkan maksiat itu bukan benda yang senang pada zaman kita ni. Sebab maksiat tu duduk je dekat tangan kita. Kan, dekat handphone ni kan. Oh, macam-macam ada. Tak boleh nak elak sekarang. Kalau ada yang tak pakai handphone, agak-agak tuan-tuan kata apa orang tu zaman sekarang. Kan? Dia kata pelik sungguh orang ni. Kita mensyukuri nikmat Allah mudah. Taat perintah Allah, tinggalkan larangan dia. Usahalah kita macam mana pun. Sebab apa kita kena usaha? Sebab kita satu hari nanti akan kembali kepada Allah. Ketika itulah kita tengok untung rugi hidup kita ni. Untung ruginya hidup kita. Tapi Allah kata, kamu bertaubat, kamu kembali, aku mengampuni kamu. Bukan setakat tu, aku akan permudahkan urusan dunia kamu, rezeki kamu. Allah permudahkan. Allah beritahu kalau bertaubat ni. Dan akhirnya kamu akan mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Allah janji. Ya tak? Tapi kalau manusia, jangan tuan-tuan. Habis kita nak balas jasa manusia susah. Pasal dia asyik ungkit. Akhirnya dia nak jadikan kita ni macam hamba dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau kita puji dia. Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau kita bersyukur kepada dia. Bukan banyak Allah minta. Allah minta kita ni mengakui nikmat yang kita terima ni nikmat daripada Allah. Aku ni tak ada apa-apa ya Allah, melainkan apa yang kau beri ya Allah. Biar kita mengakui itu dulu. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri kepada aku ya Allah, banyak-banyak. Lepas tu kita bila Allah uji dengan sesuatu keburukan, kita tidak akan menjadi orang yang lupa kebaikan Allah yang banyak itu. Tak. Kadang-kadang Allah uji dengan sakit sikit ni, kita tak ada apa-apa, kita reda je. Alhamdulillah Allah bagi setakat ini je sakit. Pasal apa? Banyak sangat kebaikan yang Allah masih bagi lagi pada kita. Dan Allah bagi ujian-ujian sakit ni pun adalah untuk kebaikan kita juga. Untuk kita sabar supaya diberi pahala yang lebih banyak. Dan Allah suka kalau kita syukur kepada dia. Syukurlah. Syukur itu apa? Gunalah nikmat yang Allah bagi ni. Allah suruh gunalah nikmat yang Allah beri ini pada tempat yang Allah redai. Dan jangan sekali-kali melakukan maksiat. Tapi kita manusia ni memang lemah. Kadang kita lupa, kadang kita lalai. Benda tu jadi kebiasaan kita, lalai ni, buat dosa ni. Tapi Allah suruh kembali kepada Allah. Macam ni kan tuan-tuan baca kitab ni, saya baca kitab ni. Tuan-tuan kata, ustaz ni asyik-asyik cerita dosa maksiat. Ya tak? Tak habis-habis. Kan ni pun cerita macam tu juga. Tapi benda ni, cerita ni berpuluh kali pun dia tak rugi bagi kita. Berpuluh kali kita baca, kita dengar pun tak rugi pada kita. Pasal kita tiap-tiap hari kita lalai. Kita tiap-tiap hari melakukan maksiat. Bila kita cerita-cerita benda ni, kita ingatlah sebentar. Kita ingatlah, kita pun fikirlah ada rezeki Allah bagi. Kadang-kadang orang tu boleh berubah. Ada rezeki Allah bagi, orang tu mengakui memang banyak nikmat Allah bagi. Kita pun alhamdulillah ya Allah. Itu Allah suka itu. Allah suka. Kita dalam hadis sebut, kalau
seseorang ini makan, minum rezeki yang Allah beri, kemudian kita nak balas dia. Mampu ke kita nak balas? Tak mampu kita nak balas rezeki makan minum yang Allah beri. Tetapi cukup dengan kita mengatakan alhamdulillah, Allah bagi. Ya. Ada sebahagian manusia bersikap sombong dan tak tahu berterima kasih. Dia kata mereka mendapat kebaikan yang berlimpah, tetapi bagi mereka semua kebaikan itu bagaikan tulisan di atas air. Dia tak nampak kebaikan tu. Tulis atas air, nampak ke bekas tulis atas air? Tak nampak tak? Allah bagi macam-macam nikmat pada dia. Dia tak nampak nikmat tu daripada Allah. Tak nampak, ini kerana aku pandai, ini kerana aku belajar, ini kerana saya anak orang kaya, ini kerana ni. Dia nampak dia je. Dia tak nampak nikmat Allah itu. Bagus, mula-mula sekali kita kena nampak ini nikmat Allah bagi. Tak ada sama sekali yang nikmat-nikmat tersebut yang berbekas di jiwa mereka, dan tidak ada satu pun yang mereka akui. Ni orang jenis manusia ni, dia tak akui. Mereka menunjukkan kepapaan serta kelemahan ketika datang meminta bantuan, tetapi ketika keperluan mereka dipenuhi, mereka pergi begitu saja tanpa sedikit pun mengungkapkan rasa bersyukur kepada Allah. Ketika kamu susah, ketika kamu lemah, apa-apa kedana ni semua sakit, kamu datang minta pada Allah, Allah bagi nikmat. Dah dapat nikmat, dia jalan macam tu je. Dia tak ingat nikmat yang Allah beri ni, tak bersyukurlah. Banyak manusia yang memperlakukan Allah dengan sikap seperti itu. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah, tetapi permohonan mereka, ketika permohonan mereka dikabulkan dan ketika tangan mereka telah terisi, mereka berlalu begitu sahaja, seakan-akan tidak pernah meminta dan memohon kepada Allah. Seolah-olah tak pernah minta lah. Dulu waktu Covid bukan main lah kamu ni Waktu Covid minta, azan, kena ada semayang kat masjid, kena doa banyak-banyak tuan-tuan, jangan buat maksiat tuan-tuan. Ini Allah uji kita, betul kan macam tu kan? Ini Allah uji kita tuan-tuan, supaya kita sedar jauhkan diri daripada maksiat tuan-tuan. Corona ni bahaya tuan-tuan, siapa-siapa boleh kena. Yang boleh bantu kita Allah sahaja. Dah sihat, macam-macam maksiat kita buat pula sekarang. Bukan kita buat, bukan budak-budak kecil buat. Yang ada kuasa pun buat maksiat. Boleh lancar lagi, buat pesta ni, pesta sana, maksiat sana. Dulu cakap apa? Allah dah bagi kesenangan, dia lupa pula. Bila nak buat sesuatu dah tak fikir dah, ini maksiat ke makruf, tak fikir. Yang fikir apa? Yang ini boleh dapat sokongan ke tidak, boleh dapat keuntungan ke tidak. Setakat itu je lah. Itulah manusia yang disebut di dalam kitab. Dia lupa. Mudah-mudahan kita ingatlah, kita jadi manusia yang sentiasa ingat nikmat Allah dan sentiasa berusaha di dalam hidup ini untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup ini sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah negara kita ini sentiasa mendapat bantuan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.